Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Maliana dari Unit Kesihatan Sekolah Taiping. Pada hari ini saya akan memberi sedikit taklimat berkaitan dengan suntikan HPV. Ini adalah siri 1 berkaitan apa itu kanser cervix. Sebetulnya video suntikan HPV ni ada 3 siri lah. Saya harap tuan-puan dan adik-adik dapat melihat ketiga-tiga siri ni untuk memahami tentang suntikan HPV ni. Ini ialah sistem pembiakan perempuan. Kita nak tahu di mana bahagian cervix tu. Ini ialah bahagian cervix ataupun kita panggil pangkal rahim. Sekarang kita nak berkenalan pula dengan lebih detail secara umumlah kiranya tentang kanser cervix ataupun lebih dikenali sebagai kanser pangkal rahim. Kanser cervix adalah kanser ketiga tertinggi di kalangan wanita di Malaysia. Ini adalah berdasarkan Malaysia National Cancer Registry 2012 hingga 2016. Sebetulnya pada tahun 2008, kita dapati kanser cervix ni menyumbang kepada 6% dari kematian akibat kanser di kalangan wanita di hospital-hospital kerajaan. Tinggi kan? Apa itu kanser? Kanser ni ialah penyakit ketumbuhan berbahaya yang berlaku disebabkan oleh pertumbuhan tisu yang tidak normal. Kanser ni boleh berlaku di dalam atau di luar badan dan dia akan merebak ke bahagian anggota atau organ lain. Kanser cervix ni pula apa? Kanser cervix ni ialah kanser yang berlaku di bahagian cervix atau pangkal rahim. Kita kena ingat kanser ni ada pelbagai peringkat. Bagi kanser pangkal rahim, peringkat-peringkat yang terlibat ni melibatkan sama ada perubahan pada sel, tisu cervix atau tisu-tisu di sekeliling cervix dan juga organ selain daripada cervix. Apa penyebab kanser cervix ni? Sebetulnya penyebab sebenar bagi kanser cervix ni tidak diketahui, tetapi terdapat beberapa faktor risiko yang mungkin boleh dikaitkan dengan penyakit ni. Antara faktor risiko kanser cervix ni ialah pertama, pelakuan seks, iaitu seseorang tu melakukan hubungan seks dengan berbilang pasangan. Kemudian dia melakukan perhubungan seks pada usia yang terlalu muda, kalau ikutkan kurang daripada 17 tahun. Kedua, seseorang perempuan tu yang mengandung 7 kali ataupun lebih, kelahiran anak sebelum 17 tahun dan juga penggunaan pil perancang keluarga lebih dari 10 tahun. Ketiga, seseorang yang mempunyai sistem imun yang rendah juga boleh mempunyai risiko mendapat kanser cervix. Contohnya siapa? Orang yang merokok, seseorang yang ada jangkitan HIV ataupun AIDS. Kita kena ingat risiko untuk mendapat kanser cervix ni juga tinggi di kalangan mereka yang mempunyai penyakit bawaan seksual. Contoh dia ialah HPV, iaitu Human Papilloma Virus, dan juga seseorang yang ada ketuat pada kemaluan dia. Apa tanda-tanda kanser cervix? Tanda-tanda kanser cervix ni pada peringkat awal tak ada apa-apa gejala. Ingat ya, peringkat awal tiada apa-apa gejala. Tetapi ada beberapa tanda yang kita boleh kaitkan dengan kanser cervix. Apa dia? 1. Pendarahan yang luar biasa dari cervix. Contoh dia adalah pendarahan yang banyak dan berpanjangan, pendarahan di antara haid, pendarahan selepas melakukan hubungan seks dan juga pendarahan selepas menopause. Juga ada orang yang ada sakit semasa melakukan hubungan seks. Mungkin itu adalah tanda-tanda yang boleh dikaitkan dengan kanser cervix. Dan ada juga mereka mempunyai gejala lelehan daripada faraj, biasanya berbau dan juga bercampur darah. Bagaimana kanser cervix ni dikesan? Kita kena ingat pada peringkat awal kanser cervix ni tak ada gejala apa-apa. Sebab itu bagi orang perempuan yang telah melakukan hubungan seks, sebetulnya kita memang menggalakkan mereka melakukan ujian pap smear. Sebab melalui ujian ni kita dapat kesan sel cervix yang tidak normal. Kalau ujian ni kita buat keputusan adalah normal, kita memang galakkan untuk
seorang perempuan tu melakukan ujian ni setiap 3 tahun sekali. Kita kena ingat kanser cervix ni mengambil masa yang lama untuk terjadi, mungkin antara 10 hingga 15 tahun. Oleh itu, ujian pap smear perlu dilakukan untuk mengesan sel-sel yang tidak normal lebih awal. Kedua, sekarang ni dah semakin banyaklah ujian ni dijalankan, iaitu ujian HPV untuk mengesan virus HPV. Apa kaitan virus HPV dengan kanser pangkal rahim atau kanser cervix ni? Okey, yang itu saya ada beri penerangan dalam video suntikan HPV siri 2. Okey, kalau ujian HPV ni normal, kita galakkan seseorang perempuan itu melakukan ujian ni setiap 5 tahun sekali. Okey, apa rawatan untuk kanser cervix? Okey, rawatan adalah bergantung kepada tahap keterukan kanser tu, sama ada pembedahan, kemoterapi, radioterapi ataupun paliatif. Okey. Okey, tuan-puan, saya nak ingatkan bahawa saringan awal sama ada menggunakan ujian pap smear adalah ataupun ujian HPV, dia mampu mengesan kanser cervix ni lebih awal. Jadi, kita dapat berikan rawatan awal. Bila rawatan awal kita berikan, insya-Allah dia mampu menyelamatkan nyawa seseorang wanita itu. Okey, untuk penerangan lanjut, ibu bapa dan pelajar boleh melayari portal MyHealth untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan kanser cervix. Okey, jadi untuk sesi kali ini, saya rasa setakat ini dulu, dan saya berharap tuan-puan dan adik-adik dapat melihat video saya siri 2 yang berkaitan dengan apa itu HPV, iaitu Human Papilloma Virus. Okey, saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang tuan-puan dan adik-adik berikan.